Okay, Assalamualaikum. Hello, hai semua. Okay, harap semua sihat. Okay, hari ni saya nak menerangkan berkenaan dengan verbally lah, secara verbally berkenaan dengan materials yang biasanya kita gunakan selain daripada bahan-bahan tools dan juga bahan-bahan patch cord. Okay, ada materials yang selain daripada material dalam bentuk maujud tu, kita ada juga benda yang soft copy lah. Maksudnya dari segi borang, dari segi penulisan dokumentasi yang penting. Yang ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Okey, jadi untuk material secara yang kita soft copy, kat sini saya nak tekankan 4 lah. Okey, 4 yang penting, iaitu yang pertama adalah job order form ataupun job order request form. Okey, yang kedua adalah change order request. Yang ketiga adalah user acceptance test. Yang keempat adalah job order change request report. Okey, kebiasaannya setengah syarikat dia akan menggabungkan job order dan juga job order report. Okey, di bahagian atas tu adalah perincian arahan tugas, di bawah tu adalah report. Okey, tapi saya lebih suka untuk, sebab dia tak ada format yang spesifik. Okey, dia tak ada format yang spesifik. Kalau kita pergi mana-mana industri pun, lain kilang, lain company, lain cara dia menulis order form dia. Jadi saya nak menerangkan berkenaan dengan job order form dulu. Okey, apa yang dimaksudkan job order form? Okey, nama job order form maksudnya borang arahan kerja ataupun request. Okey, borang arahan kerja bertujuan adalah sebenarnya yang pertama sekali adalah, kalau kita kata job order request lah, kita pergi yang pertama kali, first step, customer akan datang pada mana-mana superior kita. Okey, let's say kita sebagai junior technician dan kita ada supervisor atas kita. So, apa yang berlaku adalah customer akan datang ataupun orang akan datang, pengguna akan datang, user akan datang, nak buat report lah. Maksudnya nak membuat satu laporan, bukan buat report, loss report lah kan. Okay, loss report berkenaan dengan kerosakan yang berlaku ataupun pemasangan yang ingin dilakukan. So, meminta kita untuk melaksanakan kerja tu. So, apa dia buat? Dia akan isi job order request form. So, di mana apa saja yang customer tu nak, supervisor akan isi borang itu. Kemudian supervisor akan ambil borang job order form tu, serahkan kepada kita sebagai junior technician. Okay, so junior technician ataupun technician, so kita ambil borang, kita baca borang dan kita akan faham apa yang kita kena buat. Okay, apa yang kita kena buat, itu prosedur dia lah, SOP dia. Lepas kita faham apa yang kita kena buat, kita akan melaksanakan lah. Let's say dalam borang tu menyatakan bahawa anda sebagai juruteknik diminta untuk melakukan pemasangan server di makmal C4. Okay, let's say C4 ni langsung tak ada server. Okay, apa yang awak kena buat? Awak kena pergi yang first kali site survey lah kan. Site survey dan juga buat survey ataupun buat pertanyaan kepada customer tu. Okay, dah dapat tu, baru awak boleh tambah maklumat-maklumat tu dalam job order. Okay, job order tu kita faham. Okay, dia minta awak untuk buat server atau untuk set up server kat situ. Tapi kita tak tahu server tu nak pakai untuk berapa orang, untuk berapa komputer, besar mana kan. Spesifikasi server tu pun kita kena kaji juga. So, dari job order dan juga site survey yang kita dapatkan maklumat, so kita boleh buat kerja kita. Okay, so maksudnya kat sini adalah job order tu adalah memberi perincian tentang apa yang awak kena laksanakan. Okey, kemudian katakanlah semasa proses awak tengah buat kerja untuk apa, pemasangan semua dah pasang tiba-tiba customer nak lagi penambahan. Okey, kalau ikutkan customer tak boleh pergi dekat awak tepuk bahu, okey saya nak tambah lagi satu server lah, awak tak boleh pandai-pandai terus tambah satu lagi server. Maksudnya awak kena cakap dekat customer awak, okey boleh pergi minta change order request. Change order request maksudnya change tu bukan semata-mata kita nak mengubah, tapi nak menambah. Okey, sebab tu dia kata change order request. Dia mengubah apa yang request pertama tu. Maksudnya nak tambah ke, nak buang ke, nak kurangkan ke apa ke, itulah dia. Maksudnya borang yang kedua adalah change request form. So, customer akan pergi kepada supervisor awak. Okey, setakat ni faham kan? Okey, customer akan pergi kepada supervisor awak. Dia akan minta, okey, untuk yang lepas saya dah minta untuk buat satu server, tapi sekarang saya nak buat server yang kedua dalam projek yang sama, nak buat penambahan. Jadi apa yang supervisor boleh buat, sama ada mengeluarkan job order yang baru ataupun dia ambil balik
change order, dia ambil change order request. Okey, dia buat satu borang change order request, diisikan dan dia serahkan kepada awak sebagai penambahan ataupun kita panggil kesinambungan daripada job order yang pertama tadi. Okey, selesai dekat situ, selesai kerja awak, habis dua form ni, apa yang awak akan buat adalah biasanya kita akan buat functionality test. Dekat sini kita akan pakai borang kita sendirilah. Kita akan test setiap satu demi satu. Biasanya kita tak buat lah borang untuk functionality test. Kita akan buat checklist je lah. Okay? Biasanya technician akan buat checklist. Mudah sikit. So dekat mana yang tak berfungsi, dekat mana yang ada problem, dia akan remarks. Okay? Bila dia akan remark dekat tepi tu, so dia akan buat perubahan lagi lah. Okay? Dia akan buat perubahan ataupun dia akan buat, kita kata, maintenance lah untuk benda tu. Okay? Sama ada corrective maintenance ataupun preventive maintenance. Itu terpulang lah. Tapi kalau kata berlaku kerosakan, corrective lah. Jadi kalau benda tu macam agak-agak nak rosak, kita akan buat preventive. Okay? And then bila dah siap part-part macam tu, dah siap part pemasangan, restoration, configuration, kita akan buat pengujian daripada dua pihak lah. Yang pertama daripada kita. Okay, settle. Yang kedua, kita akan buat daripada customer kita. Okay, user acceptance test. Okay, kita akan serahkan borang kepada dia. Kemudian customer akan buat pengujian server tu dan dia akan tick mana yang dia rasa berfungsi dan dia akan memberi remarks pada perkara-perkara yang mungkin dia perlukan perubahan, mungkin dia tak nampak, dia tak puas hati, ada yang tak kena. Okay, so itu kita kata panggil komen lah, tapi saya panggil remarks lah, catatan. Okay, catatan tu dia akan menyebabkan kita akan melakukan sama ada penambahbaikan ataupun kita akan diberi pujian lah. Okay, so dekat sini tiga yang utama ni dah selesai semua. Kamu kena update kamu punya report. Okay, sebab tu bila let's say kamu dah siap yang pertama job order, kamu terima job order form dan kamu sahkan, okay, saya telah menerima form ni untuk melaksanakan kerja. And then kamu buat kerja, dah siap kan, kamu bagi UAT pula pada customer kamu untuk buat testing. Habis buat UAT pula, and then kamu akan buat analisis lah. Okay, report analisis. Maksudnya okay, job order yang sebelum ni kamu kena buat, daripada job order yang pertama tu kamu kena buat satu report. Okay, let's say ada job order dan juga change request untuk projek yang sama. Okay, pilihkan sekali, kamu kena buat report. Okay, katakanlah pemasangan server yang pertama, okay, berjaya. Okay, apa spek yang kamu dah pasang. Okay, apa compatibility issue yang berlaku, semua kamu cerita lah. Okay, kemudian dapat yang change request, kamu tambah lagi. Okay, untuk yang change request, untuk yang penambahan kerja, kamu tulis lagi apa yang kamu kena tambah. Okay, tambah satu lagi server. Okay, so katakanlah nak tambah server tapi tak cukup plug kan. Adakah itu kerja kamu untuk buat plug tu? Okay, itu bergantung kepada syarikat kamu lah. Okay, kebiasaannya kalau katakan tak cukup power supply plug tu, biasanya syarikat yang ataupun customer tu sendiri yang akan request daripada company lain, okay, untuk sediakan benda-benda tu. Sebab let's say lah kepakaran kita cuma dari segi bidang pemasangan yang ini sahaja, pemasangan network saja, bukan pemasangan power supply elektrik. So kita tak layak untuk membuat power supply elektrik. Okay, tak dibenarkan lah. Saya pun tidak menggalakkan student saya, let's say bila kamu OJT nanti, okay, kamu dah diberi tugasan, okay, kalau dekat company tu minta kamu buat plug baru, okay, jujur dan terus terang sahajalah yang katakan ini tidak berada dalam kamu punya capability, kemampuan kamu. Okay, bukan berada dalam pembelajaran kamu. Jadi adalah baik kamu menasihatkan kamu punya supervisor ataupun kamu punya institusi tu untuk mencari orang yang lebih pakar untuk menyediakan power supply yang lebih baik. Maksudnya dari segi plug yang pemasangan yang baik, pemasangan yang lebih selamat. Okay, tak nak berlaku sebarang isu nanti tiba-tiba pemasangan yang kamu buat tu salah, tak betul, banyak risiko. Satu, nyawa. Yang kedua, kerosakan peralatan. Okay, so banyak kos-kos ganti rugi yang akan ditanggung kat situ semua. So jadi kalau boleh buat kerja berdasarkan kepakaran dan kapasiti kita lah. Okay, and then apa saja yang saya cakap tadi, report-report telah dimasukkan semua, simpan supaya upcoming dia akan menjadi satu bahan rujukan. Sebenarnya tujuan kita buat form, tujuan kita buat order, tujuan kita buat semua dokumentasi itu adalah berkenaan untuk menjadi rujukan di masa hadapan. Katakanlah sekarang ni berlaku server rosak. Okay, server rosak disebabkan kesalahan pemasangan. Okay,
So bila kita baca balik kita punya report, okey, ini benda yang tak sepatutnya berlaku lagi di hadapan. Okey, maksudnya kat masa depan kalau kita buat pemasangan server, kita dapat elakkan berlakunya perkara ni lah. Kita tak nak ulang perkara yang sama, perkara yang kesilapan yang sama lah, kita nak ulang. Okey, jadi itulah antara kepentingan dan tujuan kita kata menyediakan dokumentasi. Itu lebih selamat dan lebih baik lah. Okey, jadi sebarang pertanyaan nanti insyaAllah boleh dikemukakan dalam grup Telegram. Okey, untuk hari ini setakat ini sahaja. Okey, pendek je, 10-11 minit je. Okey, jadi selamat, maju jaya.